ini amin. Telah berkatalah musannif, mudah-mudahan merahmati akan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dapat diberi manfaat dan berkah daripada ilmu yang beliau tuliskan dalam kitab ni, dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik, jadi ilmu yang kita nak bacakan malam ni adalah salah satu cabang daripada ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, kerana ilmu ini nak membahaskan tentang iman, tentang akidah, yang mana akidah ataupun pegangan dalam hati itu adalah merupakan dasar yang paling utama sekali di dalam hati muslimin mukminin yang melakukan pelbagai jenis ibadat. Jadi dasar dia, tapak utamanya adalah akidah. Jadi seandainya hamba-hamba Allah Ta'ala itu melakukan pelbagai jenis ibadat, sehebat apapun, sebesar apapun, tanpa memiliki akidah yang betul, semuanya amalnya takkan sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama, kata Imam Ghazali, barang siapa yang beribadat tanpa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai muslimin mukminin yang beriman dengan hari kiamat, sepatutnya ada rasa takut dalam hati, ada rasa bimbang di dalam hati. Kalau amalan yang kita dah laksanakan berpuluh-puluh tahun ini nanti tidak akan diterima oleh Allah akibat daripada memiliki akidah yang salah di dalam hati. Dengan sebab itu daripada kerisauan dan kebimbangan itulah yang akan menarik minat hamba itu tadi, melonjakkan diri hamba itu tadi untuk mendekatkan diri dengan ilmu akidah. Dia ada perasaan ingin tahu, kerana dalam hatinya itu ada takut, ada risau, ada bimbang. Seandainya nanti di hari kiamat amalan yang dilakukan nanti tidak diterima oleh Allah akibat daripada di dalam hatinya memiliki pegangan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu dia datang mengaji, dia datang belajar untuk dia memastikan sama ada pegangan di dalam hatinya selama ini betul ataupun salah. Orang yang tak nak mengaji akidah, dia tak akan dapat semak akidah dia, tuan-tuan. Orang yang tak nak, orang yang sombong belajar akidah ni, orang yang sombong tak nak belajar ilmu akidah ni, mereka tidak mengetahui bagaimanakah keadaan pegangan dalam hati mereka itu terhadap Allah, sama ada betul ataupun salah. Jadi bahaya, tuan-tuan ni, bahaya, sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya, tuan-tuan. Jadi mari kita belajar. Mari kita belajar supaya kita semak, kita selidik, kita tengok pegangan dalam hati kita terhadap Allah tu betul ataupun salah. Kerana kesilapan bab akidah ni, kesilapannya besar, bukan kecil. Kesilapan ini di antara maksiat hati yang paling besar sekali. Hasad, dengki, ujub, riak, takabur dan sebagainya, itu maksiat hati juga. Yang paling besar maksiat hati adalah rosak akidah. Sebab akidah ni amalan hati, bukan lidah, pegangan dalam hati. Jadi di antara maksiat hati yang paling besar sekali, yang paling besar celaka sekali adalah akidah yang salah terhadap Allah. Kenapa paling besar celaka ni? Mengakibatkan seseorang itu jadi kafir di sisi Allah, walaupun dia beribadat berpuluh-puluh tahun. Na'udzubillah min zalik. Oleh yang demikian, perlu di dalam hati hamba itu ada sifat khauf, takut. Kerana sifat takut tu yang akan menjauhkan diri kita daripada membuat sebab-sebab yang menempah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut amalan kita tak diterima, takut akidah kita tak diterima. Ini yang akan menyebabkan seorang tu nak pergi cari ilmu akidah. Dia datang belajar, dia datang mengaji, dia nak semak,
Nak semak takut-takut kalau salah. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, aku nak taubat kepada Allah. Aku nak baiki cepat-cepat sebelum nyawa aku diambil oleh Allah dalam keadaan memiliki akidah yang salah terhadap Allah. Peluang terakhir, tuan-tuan, peluang terakhir nak mendapat kasih Allah di hari kiamat adalah iman. Sejahat apa pun hamba tu, sebesar apa pun maksiat dia di sisi Allah, peluang terakhir untuk menyelamatkan dia daripada berkekalan di dalam neraka Allah adalah iman yang betul. Sejahat apa pun dia. Contoh, hari-hari dia kerja, dia membunuh. Kerja dia hari-hari membunuh sepanjang hidup dia. Membunuh, minum arak, berjudi, berzina tiap-tiap hari. Tapi seandainya dia memiliki akidah yang betul terhadap Allah, akhirnya dia akan dimerdekakan oleh Allah daripada neraka Allah dan berkekalan di dalam syurga. Tu iman tadi dah. Iman ni nak datang daripada mana? Ni, daripada ilmu ni. Daripada ilmu ni. Ilmu ni, sebab tu ilmu ni kata ulama, ilmu yang paling mulia sekali. Nak banding dengan ilmu-ilmu agama yang lain. Dalam agama Islam ni banyak ilmu. Nak bandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu tauhid inilah yang terpaling mulia sekali. Kenapa? Kerana ilmu ini menjadi asbab seseorang yang belajarnya memiliki iman yang sah di sisi Allah. Tapi ilmu yang paling mulia inilah yang paling ramai orang tak nak mengaji. Ilmu yang paling mulia inilah ilmu yang paling ramai orang tak nak mengaji. Dia rela sembahyang dalam keadaan akidahnya tak tahu ke mana. Dia rela puasa dalam keadaan akidahnya tak tahu ke mana. Dia rela buat haji umrah dalam keadaan akidahnya tak tahu ke mana. Jadi syaitan tepuk tangan. Buatlah amal sesuka hati kau. Kau tak akan sampai ke syurga Allah. Sebab apa? Ni barang dalam ni salah. Di dalam bab ibadat ni kita kena tahu apa benda yang mesti ada dalam diri kita supaya amalan kita Allah terima, dan supaya amalan kita tu berkekalan sampai mati besok, selepas mati. Kalau kita tak nak mengaji, kita tak tahu, kita main buat campur aduk ibadat. Akidah yang betul pun kita pegang, akidah yang sesat pun kita pegang. Bila akidah yang betul bercampur dengan akidah yang sesat, dia jadi apa, tuan-tuan? Dia jadi sah ke dia jadi batal? Dia jadi batal. Dia jadi batal. Contoh, di dalam hatinya ada 99% pegangan yang betul. Ada satu saja pegangan yang salah dalam hati, dia jadi kafir. Bukan kata dah banyak yang betul, ada satu je yang salah, dia kira beriman dah. Tak, tuan-tuan. Dalam bab akidah bukan begitu. Jadi bertuahlah orang-orang yang Allah pilih duduk dalam kelas pengajian tauhid ni, bertuahlah. Bertuahlah, tuan-tuan. Mudah-mudahan jadi asbab Allah pelihara akidah kita sampai mati besok. Ni yang kita minta ni. Allahumma ahyina bil iman. Hidupkan kami dengan iman, ya Allah. Hidupkan kami dengan pegangan yang betul, maksudnya. Hidupkan kami, ya Allah, atas dunia ni dengan memiliki pegangan yang sah, dan matikan kami dalam keadaan kami ini memiliki pegangan yang sah, dan bangkitkan kami nanti dalam keadaan pegangan yang sah. Kalau waktu hidup kita tak nak peduli, tak nak ambil berat tentang akidah ni, macam mana, tuan-tuan? Semata-mata doa tanpa berusaha tak jadi. Semata-mata doa minta kepada Allah direzekikan iman, tapi kita sendiri tak usaha untuk memastikan iman kita tu betul ataupun salah, tak jadi, tuan. Itu namanya apa? Berkhayal. Imam Ghazali kata khayal. Khayal memiliki iman waktu hidup. Sebaliknya, orang yang harap dia beriman sewaktu hidup, harap supaya dia diberi iman oleh Allah waktu hidup, dia akan berusaha dan berikhtiar membuat sebab-sebab dia. Ini orang yang harap diberi iman oleh Allah. Adapun orang yang semata-mata menadah tangan tapi tak ambil peduli tentang ilmu akidah, kata Imam Ghazali, orang ni orang yang berkhayal sahaja, memiliki iman di dalam hati waktu dia hidup. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
kecelakaan selepas mati itu tak nampak, tuan-tuan. Hanya orang-orang yang ada mata hati je nampak. Sebab tu manusia ni ramai yang buta mata hati. Bila buta mata hati, kita lebih takut kecelakaan dunia daripada kecelakaan akhirat. Ni lah, ni wajah-wajah ni je yang Allah celikkan mata hati nampak akhirat. Risau kalau akidahnya salah, risau kalau tak ada ilmu, sebab mata hati dia nampak akhirat. Orang yang mata hatinya Allah butakan daripada kecelakaan akhirat ni, dia akan risau dan bimbang tentang kecelakaan atas dunia sahaja. Dia akan bersungguh-sungguh menyelamatkan dirinya daripada kecelakaan dunia, tapi dia tak peduli langsung tentang kecelakaan akhirat yang jauh lebih dahsyat berlipat kali ganda daripada kecelakaan dunia tadi. Kata imam, kata sebut dalam kitab sana, kucar kacir dahsyat sakaratul maut tu pun tak tertanggung, tuan-tuan. Mula-mula sekali ambang kematian tu, tak boleh nak cerita dah dahsyatnya macam mana. Macam mana kita nak hadap kalau dalam keadaan kita tak ada persiapan? Macam mana tuan-tuan tengok sekarang ni di Gaza macam mana tu? Tak boleh nak samakan dengan sakaratul maut yang nak dihadapi oleh orang mati. Jauh lebih dahsyat daripada tu lagi. Macam mana kita nak hadap kalau kita mengambil sikap tak peduli tentang ilmu, asalkan beribadat. Sebab tu ulama-ulama pesan kita, beribadat ni biar belajar, jangan beribadat ikut nafsu. Bila sebut nafsu dah tentu dia akan menyesatkan kita. Nafsu tak akan membimbing kita ke jalan yang betul, melainkan dia akan tarik kita ke jalan yang salah. Sebab tu jangan ikut nafsu. Nafsu suruh beribadat, jangan belajar, kita turutkan. Turutkan beramal, belajar tak mau, turutkan nafsu. Na'udzubillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada mungkinan itu segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah, maka telah berlaku padanya 3 madhab. Ni cerita pasal apa ni? Fahaman Mu'tazilah dulu ni. Pertama, madhab ahli sunnah, iaitu madhab ahli sunnah i'tiqad, yakni berpegang di dalam hati bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha jua. Apa maksud perbuatan yang ikhtiari? Perbuatan yang disengajakan, perbuatan yang kita buat dalam keadaan kita sedar, perbuatan yang kita buat dalam keadaan pilihan hati kita, itu perbuatan ikhtiari. Macam menulis, berjalan, itu perbuatan ikhtiari. Itu sebagai sebab juga, ikhtiar juga. Maka tiada dikerasikan dia pada perbuatan itu seperti barang yang berkata akan dia oleh ta'ifah, yakni satu golongan, satu kumpulan yang dinamakan Jabariyah. Orang yang berpahaman Jabariyah, dia kata apa? Dan tiada hamba itu yang menjadikan dia seperti yang berkata akan dia oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah Jabariyah namanya. Mu'tazilah Jabariyah ni adalah golongan yang memiliki pegangan di dalam hati bahawasanya kita hamba ini semata-mata dikontrol, digagahi oleh takdir Tuhan. Itu Jabariyah. Mereka tidak mempercayai yang hamba ini diberi peluang oleh Allah untuk berusaha dan berikhtiar. Itu Jabariyah. Diibaratkan seperti bulu yang berterbangan di udara, ikut mana angin nak tiup. Jadi i'tiqad Jabariyah iaitu hamba tidak ada usaha dan tidak ada ikhtiar, semata-mata hamba itu dipaksa, ditekan, digagahi oleh takdir. Itu Jabariyah. Maka kalau dalam hati tuan-tuan sedemikian,
maka tuan-tuan dah masuk dalam golongan Jabariyah tanpa minta borang di Jabatan Agama Islam. Faham tak tu? Dia nak jadi Jabariyah ni tak payah isi borang, tuan-tuan. Nak jadi Jabariyah, nak jadi Wahabiyah, nak jadi Mujassimah, tak payah isi borang. Cukup dengan akidah kita, bila menyamai dengan mereka, masuk dah dalam kelompok tu. Ni yang kita nak mengaji ni, nak pastikan kita ni melangkah ni, kita pijak ni betul ke? Tempat pijak kita ni yang kita langkah ni jalan yang dilangkah oleh ahli sunnah ataupun dah ikut jejak langkah Jabariyah. Macam mana kita nak pastikan kalau kita tak mengaji? Ada pun kita ahli sunnah tak? Kita ahli sunnah beriktikad bahawasanya hamba itu diberi peluang oleh Allah untuk berusaha dan berikhtiar. Cuma usaha dan ikhtiar hamba itu tidak boleh memberi apa-apa kesan sedikit pun. Kita diberi peluang untuk berusaha mengaji, usaha belajar, tetapi yang menghasilkan ilmu itu bukan usaha kita. Yang menghasilkan ilmu itu adalah Allah. Cuma usaha belajar tadi disandarkan kepada hamba tu tadi. Dan daripada sebab usaha ikhtiar itulah Allah memberikan ganjaran pahala kepada hamba dia. Sebab tu Allah suruh kita berusaha. Allah suruh usaha buat baik. Bila hamba berusaha buat baik, Allah bagi ganjaran pahala. Berhasil tak berhasil kebaikan itu nombor 2. Bila berusaha buat baik, ada pahala dah. Usaha menuntut ilmu, ada pahala dah. Orang yang usaha menuntut ilmu, korbankan masa, korbankan penat, korbankan wang ringgit dan sebagainya, pergi cari ilmu. Dapat tak dapat tak tentu lagi, tapi oleh kerana dia tadi dah berusaha berikhtiar dengan hati yang ikhlas, pergi cari ilmu, dapat dah segala yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang yang menuntut ilmu. Diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang lalu, diredai oleh Allah, dimintakan ampun oleh sekalian makhluk-makhluk Allah untuk dia. Nanti bila dia mati diberi pangkat syahid. Menggembirakan hati Nabi SAW. Padahal dia tak faham lagi mengaji pun, tak faham pun mengaji, tapi kelebihan tu dah dapat. Sebab apa tadi? Berusaha. Kalau dapat ilmu pula, tu kira bonus lain pula. Beramal dengan ilmu pula, bonus lagi pula dah. Sebab tu kita jangan kecewa kalau kita mengaji tak dapat, tak faham, tak pandai. Kita mengaji nak cari apa sebenarnya, tuan-tuan? Nak cari ilmu ke nak cari redha Allah? Nak cari redha Allah. Nak cari redha Allah. Allah redha dengan hambanya yang usaha menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, niat nakkan ilmu tadi bukan nak redha Allah, maknanya kita dah dihijab oleh makhluk Allah. Hati kita tak sampai kepada Allah tadi kerana dah dihijab dengan makhluk yang namanya ilmu. Nampak tak tu? Jadi ada orang yang bermati-matian, dia beribadat, tapi bukan nakkan redha Allah, nakkan pangkat di sisi Allah tu. Nakkan pangkat itu adalah perkara yang selain daripada Allah. Ada pun pada Nabi, para Rasul, ahlillah, waliullah, orang-orang yang makrifatullah, dia mencari Allah. Dia beribadat kerana nakkan Allah, nakkan redha Allah tu, bukan nakkan selain daripada tu. Jadi sampai satu peringkat, kata Imam Ghazali, daripada hamba tu jahil sampai satu peringkat dia berilmu, dia beramal, sampai satu peringkat ada yang tak sampai juga mata hatinya kepada Allah kerana terdinding dengan amal soleh yang dia buat sendiri. Dia tak dapat redha Allah juga, sebab yang dia nak cari amal soleh, bukan nak cari redha Allah. Allah boleh bagi kita amal soleh, Allah boleh bagi taufik kita beramal soleh, boleh. Apa jadi kepayahan pada Allah nak memberi pertolongan kepada kita melakukan amal soleh? Dihijab.
tak sampai mata hati kepada Allah Ta'ala tadi. Ingat tu. Jadi di sisi akidah kita ahli sunnah, kita diberi peluang oleh Allah untuk melakukan sebab-sebab, berusaha dan berikhtiar. Ikhtiar makna memilih mana baik, mana buruk. Sebab tu Allah bagi kita akal, Allah bagi kita kewarasan, supaya dengan akal kewarasan tadi kita boleh membezakan yang mana manfaat, yang mana mudarat, yang mana baik untuk kita, yang mana tidak baik untuk kita, yang mana Allah redha, yang mana Allah benci, mana yang menyelamatkan kita, mana yang memudaratkan kita. Maka bila dah nampak tadi, hati kita nak cenderung ke mana? Nak cenderung kepada baik. Dah cenderung buat baik. Kemudian usahanya tu pula, bersungguh ke tidak? Bersungguh ke tidak? Contoh sekarang ni kita nampak, belajar ilmu Allah sayang, tak belajar berdosa. Menuntut ilmu dapat pahala, tak menuntut ilmu berdosa. Lalu kita pilih untuk menuntut ilmu. Ikhtiar, khiyar, pilih nak belajar. Kemudian bila pilih nak belajar tu, sekuat mana, sehebat mana, sesungguh mana berusaha untuk mencari ilmu tadi tu. Sesungguh mana? Sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke, masa lapang baru mengaji ke, atau macam mana? Jadi setelah hamba tu tadi berusaha, hasil kefahaman. Siapa yang menghasilkan kefahaman tadi? Adakah usaha kita tu? Dah, yang menghasilkan kefahaman itu adalah Allah. Tapi dengan asbab usaha, kesungguhan yang kita buat tadi, kita mendapat ganjaran baik, balasan baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain bila dah bersungguh mengaji, bersungguh tak faham. Contohnya dia mengaji tajwid, bersungguh mengaji tajwid setiap hari ataupun seminggu 2 kali 3 kali ada kelas tajwid dia bersungguh berlatih begini dan begitu. Tiba-tiba tak dapat juga nak memperbetulkan bacaan dia, barulah boleh kata dah takdir Allah, aku tak boleh nak baiki bacaan. Setelah daripada berusaha bersungguh-sungguh. Ini usahanya tidak menyalahkan takdir. Dah takdir, sikit-sikit dah takdir. Dah takdir aku tak jadi baik. Usahanya banyak mana? Tu nanti Allah tanya tu. Allah tanya tu, kita bersungguh ke tak bersungguh? Allah sukat semua tu. Sebab ilmu Allah ni telus, meliputi. Allah tahu hambanya yang mana bersungguh nak buat baik, mana hambanya yang tidak bersungguh nak buat baik. Mana kita nak lari? Mana kita nak lari? Besok contohlah amalan kita ni, banyak yang rosak, banyak yang salah, sebab cara buatnya tak betul, sebab kita tak tahu. Besok Allah tanya kenapa tak tahu. Kita kata dah belajar. Berapa bersungguh ke tidak belajar? Bersungguh ke tidak belajar? Allah akan soal siasat habis tu. Sebab tu kita tak boleh nak main-main dalam ibadat ni, tak boleh nak main, takut tak lepas soal jawab kat sana besok. Sini bolehlah kita lepas, bagi alasan macam-macam lepaslah. Dekat sana besok, sebab yang nak menghisap ni Allah, bukan makhluk. Dia tahu si Polan ni dia saja buat alasan begini yang nampak relevan supaya dia boleh meninggalkan majlis ilmu. Macam mana kita nak lari? Allah tak lupa. Setiap apa yang Allah tahu, dia tak lupa. Kita dah belajar ilmu Allah kan, maha meliputi, dia maha mengetahui segala-gala sesuatu sedia kala lagi. Sampai ke alasan kita pun, helah kita pun ada di dalam ilmu Allah. Ada dalam ilmu Allah. Macam mana kita nak lari besok? Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Bila tak dapat, barulah kata dah tak ada rezeki. Bersungguh-sungguh. 44 orang dah tok guru tajwid. Semua angkat bendera putih dengan kita. Sebab tak sebab berlangkung semua dah. Asah lidah dengan batu asah, ketah pasir, macam tu juga baca je. Barulah kata dah usaha dah, bersungguh dah, tak apalah begitu. Ini dah masa lapang baru mengaji.
masa lapang baru datang. Agak-agak tu bersungguh ke tidak, tuan-tuan? Macam mana kita nak jawab besok? Bila amalan kita besok banyak Allah tak terima sebab kita tak bersungguh, macam mana? Salah kita kan? Salah kita kita tak bersungguh. Benda lain kita bersungguh. Contoh, cari duit bersungguh, istiqamah tiap hari cari duit. Cari ilmu fardu ain ni, bukan fardu kifayah, fardu ain. Yang fardu ain ni nanti masa lapang lah cari. Masa lapang baru nak belajar fardu ain. Kena ke tak kena, tuan-tuan? Wajib mempersiapkan waktu untuk ngaji fardu ain. Kalau fardu kifayah ada jalan, nak nanti masa lapang baru pergi dengar ceramah umum, masa lapang baru nak pergi tadah dengar tafsir hadis, tak apa. Tapi kalau tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid ni kita nanti masa lapang, ni salah kan? Ni salah. Dia kata nanti masa lapang lah baru solat fardu zuhur. Ibaratnya begitu. Tak boleh. Kita mesti persiapkan waktu untuk solat zuhur, bukan nanti masa lapang untuk buat solat zuhur, kerana solat zuhur tu fardu. Lainlah kita kata nantilah kalau ada masa lapang kan nak buat duha. Tak apa, sebab benda sunat. Fardu ain ni fardu, wajib. Tak boleh kata nanti masa lapang saya datang mengaji, masa lapang nanti saya mengaji. Tak boleh, tuan-tuan. Fardu ain tak boleh masa lapang. Kita kena wajib melapangkan masa supaya dapat belajar ilmu-ilmu fardu ain tadi tu, khususnya bab tauhid, bab akidah ni. Banyak kita yang dilekakan, yang dipermain-mainkan oleh syaitan dan nafsu. Banyak, ramai di kalangan masyarakat kita yang dipermain-mainkan oleh nafsu. Contohnya macam tadi, main-main mengaji, buat main-main, berasa tak penting menuntut ilmu, asalkan beribadat sudah, asalkan solat nanti selamat. Dah, belum tentu, tuan-tuan. Belum tentu lagi. Banyak yang tersangkut, tuan-tuan. Jadi jangan ambil mudah jalan ibadat ni. Imam Ghazali kata, jalan yang sangat-sangat payah, sangat-sangat sukar. Tiba-tiba kita yang tak ada ilmu ni pula kata ibadat tu senang je. Imam Ghazali Al-Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali kata ibadat ni jalan yang sangat payah. Dia orang alim besar, tuan-tuan, ahli ibadat, tuan-tuan, mengaku ibadat ni sangat payah. Banyak tipu daya, banyak perangkap, banyak jerangkap sama yang menggagalkan. Banyak tipu daya, banyak perompak, banyak peragut. Tiba-tiba kita ni kata senang je buat ibadat, asalkan buat Allah terimalah, nanti terimalah pahalanya. Banyak senang. Tu orang yang kata ibadat ni senang, orang jahil je tu. Dia kalau ada ilmu dia kata payah ibadat, bukan senang. Buat-buat habis, buat-buat habis, buat-buat habis. Dah kumpul berpuluh tahun, tak sampai 5 minit runtuh semuanya, tuan-tuan. Sebab dek lidah kita, contoh. Nampak tak tu? Ni hati kita tak baik-baik lagi ni. Kita dah solat puluh tahun dah, hati kita tak baik-baik. Kubur makin dekat. Apa yang jadi dengan amal ibadat yang kita dah buat banyak-banyak tu, kalau hati kita masih tak boleh tinggalkan yang namanya dengki, yang namanya ujub? Apa yang jadi dengan ibadat kita, haji kita, umrah kita, zakat kita, wakaf kita? Apa jadi, tuan-tuan? Nabi kata habis semua. Ini yang kita kata senang ibadat ni. Ini yang kita boleh buat main-main menuntut ilmu ni. Jangan buat main-main, tuan-tuan. Ini dunia akhir zaman dah. Allah zahirkan macam-macam dah. Sepatutnya cukuplah jadi pelajaran, keinsafan yang menyedarkan diri kita sepatutnya. Bukan sekadar kecoh saja di media. Berlaku begini, berlaku begitu, begini, begitu, tapi kita masih duduk di situ tak bergerak-gerak. Kecoh, akhir zaman, dajjal, gini, gitu, tapi kita duduk yang tak mengaji, tetap tak mengaji pun. Buat tak peduli je. Jadi jangan kita dipermain-mainkan. Jangan dipermain-mainkan, tuan-tuan. Sebab perjalanan akhirat ni perjalanan yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Jangan buat main-main. Ni akidah nombor 1 kena jaga ni. Tapi sayangnya sedih tengok
orang kita tak peduli tentang nak belajar akidah. Sebab apa sedih? Nampak nasib tu tadi, nampak akibat dah. Macam ibu bapa, kenapa dia marah anak-anak dia main pisau? Sebab nampak akibat. Kalau kena kalau kena habislah. Begitulah pandangan ulama ni. Dia kesian tengok kita ni, kesian tengok kita ni. Sebab tu dia pekikkan, dia ajak kita, dia ajak. Sebab apa? Kesian. Kalau kau mati dalam keadaan akidah kau tak ada, Allahu Akbar, tak ada guna kau hidup atas dunia ni walau berpuluh tahun sekali pun. Tak ada guna. Sebab celaka yang sangat dahsyat menanti dalam kubur. Kalau mati dalam keadaan akidah kita tak betul. Tapi kita tak faham. Kita tak faham sebab kita tak nampak. Tak nampak apa yang dilihat oleh alim ulama tu. Mereka nampak kecelakaan tu, tapi kita tak nampak kecelakaan tu. Akibatnya kita buat tak peduli apa yang dia ingatkan kita. Jadi jangan jadi Jabariyah. Jabariyah ni fasik. Jabariyah ni fasik. Mu'tazilah Jabariyah. Dia beriktikad kita ni semata-mata digagahi oleh takdir. Kita tidak ada usaha dan kita tidak ada ikhtiar. Itu Jabariyah. Sebut dalam kitab Risalah Tauhid, faham daripada dengung perkataan, faham daripada dengung-dengung perkataan kita manusia ni, ramai-ramai ni banyak yang cenderung kepada Mu'tazilah Jabariyah. Buktinya mana? Kalau ditanya contohnya, kenapa tak berkahwin lagi? Belum ada jodoh. Usaha ke tidak? Nak menyalahkan jodoh tu makna takdir lah tu. Belum ada jodoh lagi. Usaha ke tidak? Kenapa nak susah ni? Dah nasib begini. Kenapa tak ada ilmu? Dah takdir. Kenapa bercerai? Dah takdir. Dia kata begini, kalau dah takdir kita berpisah lah. Tu Jabariyah lah tu. Semua nak nyalahkan tak? Usahanya tidak. Tu Jabariyah. Nampak tak tu? Sejauh mana kita berusaha mempertahankan rumah tangga contoh? Sejauh mana? Sejauh mana usaha kita tadi berusaha mencari rezeki yang kita tiba-tiba nak menyalahkan nasib tadi tu? Jadi pahaman Jabariyah ni bahaya, merugikan. Dia akan duduk dalam keadaan begitu. Sebab apa? Nanti di hari kiamat dia dah taruh cadang, dah ada niat, dia akan mengumpat Allah, dia akan menyalahkan Tuhan. Besok kalau Allah soal gini, dah kau takdir kan? Dia nak jawab macam tu lah. Konon-konon dia lepas tu. Kenapa tak mengaji? Dah takdir. Kenapa tak semayang? Dah takdir. Dia nak menyalahkan Allah. Jaga-jaga. Dalam tak sedar jadi Mu'tazilah Jabariyah. Kenapa tak berubah-ubah lagi? Dah Allah takdirkan aku ni duduk buat maksiat macam ni. Tak kepunah-ganah. Dia akan selesa lah dengan hidup dia macam tu. Dia akan selesa lah dengan kebodohan dia. Kalau yang jahil, dia akan selesa dengan kejahilan dia. Sebab apa? Dah takdir aku tak belajar. Dia akan duduk tak belajar. Nanti bila Allah tanya di hari kiamat, dia akan nyalahkan Allah. Dia akan nyalahkan Allah. Dah takdir kau. Mana nak lagi tuan-tuan? Allah tahu helah kita. Bab makan nasi tak nak serah takdir pula. Pandai pula menanak bagai. Cuba serah takdir ni. Makan pandai pula, usaha. Cari duit pandai pula, istiqomah pula, usaha, gelak-gelak dah bangun, takut tinggal. Tapi dalam bab ibadat dah takdir, dah nasib, dah takdir. Dalam bab cari duit, pandai. Mana boleh kita kena usaha, kata usaha mana nak datang rezeki, pandai pula kita. Dalam bab ibadat dia jadi Jabariyah. Dalam bab cari duit ahli sunnah wal jamaah. Jangan tuan-tuan ni, jangan campur aduk akidah dalam hati ni.
Sama ada dalam bab cari dunia ataupun bab cari akhirat, sama je. Kita ni diberi peluang oleh Allah berusaha dan berikhtiar. Kemudian yang menghasilkan atau yang menghasilkan sesuatu itu adalah Allah, bukan usaha yang menghasilkan. Kerana usaha itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kita dan Allah yang menjadikan segala perbuatan kita. Nampak tak? Jadi kita bekerja pagi, petang, siang, malam, itu asbab, itu usaha ikhtiar. Yang menghasilkan duit, yang memberi duit banyak sikit tu Allah, bukan usaha kita. Yang menaikkan ekonomi negara Allah, yang menjatuhkan ekonomi negara Allah, bukan usaha hamba. Tapi hamba kena usaha, kena buat sebab. Faham tak tu? Nak sembuh, kita sakit, nak sembuh kena usaha, makan ubat, jumpa doktor dan sebagainya. Tapi dalam hati jangan percaya usaha itu yang menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan itu Allah. Usaha itu sebagai sebab daripada usaha ataupun sebab kita berubat, itulah diberi pahala oleh Allah. Begitulah seterusnya. Kiaslah yang lain-lain. Kias yang lain-lain. Jangan sampai i'tiqad usaha itu pula yang memberi sesuatu. Yang kedua, mazhab Jabariyah itu i'tiqad tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali, bahkan ia majbur. Ni tadi yang pertama tadi. Ni Jabariyah ni, mazhab Jabariyah, iaitu i'tiqad tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali, bahkan ia hamba majbur, artinya dikerasi seperti satu bulu yang bergantung pada hawa. Kita ahli sunnah dah. Ahli sunnah kita beriktikad usaha, hamba diberi peluang berusaha dan berikhtiar. Adapun pada hakikatnya yang menghasilkan apa yang diusahakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mu'tazilah Jabariyah tadi, dia sebulat-bulat dia menyalahkan takdir, bersandar kepada takdir, semua takdir. Ibaratnya kalau air ni, orang tanya, Ustaz, jemputlah minum. Saya kata, tengoklah kalau takdir Allah saya minumkan, saya minumlah. Saya pun duduk tunggu takdir. Tu Jabariyah. Jabariyah tunggu, jemputlah minum. Tunggu takdir, tengok macam mana. Cuba tengok duduk tengah jalan tu, tengok duduk tengah jalan. Tunggu lori sampai. Nak tunggu takdir ke nak cuba lagi? Pandai pula cuba tu orang panggil usaha tu. Faham tak tu? Cuba tu orang panggil usaha nak lari, cuba nak lari, itu orang panggil usaha. Tiba-tiba dah cuba nak lari, usaha nak lari, tak bergerak pula, baru kata tak ada daya upaya dah memang takdir aku mati kena langgar trailer hari ni. Duduk tengah jalan dia tengok, dia tahu tak usaha tu apa. Tunggu takdir. Try sekali tengok, tunggu trailer. Kancil jangan, kancil apa barang. Tunggu trailer besar-besar tu, tunggu situ. Kata lari. Aku serah pada takdir. Tunggu situ. Kalau takdir aku selamat, aku selamatlah. Kalau takdir aku mati, matilah. Duduk situ tengok. Usahalah melarikan diri daripada mudarat. Kecuali dah usaha tak bergerak, tak boleh, tak daya, barulah kata dah takdir. Ini usahanya tidak. Salahkan Tuhan. Salahkan takdir ni makna salahkan Tuhan. Maksud seperti satu bulu yang bergantung pada hawa, ditiupkan dia oleh angin betapa kehendaknya. Itu Mu'tazilah Jabariyah. Orang yang semata-mata berserah kepada takdir, tidak mahu berusaha dan berikhtiar. Kalau dia tak ada jodoh, dia duduk. Padahal dalam Islam ada memberi kebenaran untuk nak mencari jodoh. Betul? Dah duduk dalam gua seseorang, tanya, kenapa tak nikah-nikah lagi? Belum jodoh lagi. Mana orang tahu kau duduk dalam tu? Suruhlah mak bapak pergi tanya ke, pergi merisik ke. Tu orang panggil usaha. Ni dah duduk, orang pun tak kenal, dia pun tak kenal orang.
Orang memang tak tahu pun tentang kewujudan dia di alam galaksi ni. Orang tak tahu. Macam mana orang nak datang minang dia? Tapi kadang-kadang usaha melampau pula. Promosi sini, promosi situ. Tu promosi melampau usaha pula tu. Itu haram hukum dia. Dia kata kalau pakai baju longgar-longgar lambat laku, pakai baju ketat-ketat sikit cepat laku jodoh. Salahlah pula usaha begitu kan. Usaha cara yang Islam benarkan. Dah masuk Minang orang tak terima, masuk Minang situ tak terima, masuk Minang berisik, barulah kata dah nasib aku agak ini tak ada pun, tak usaha pun lagi, tiba-tiba nyalahkan Tuhan. Tak ada jodoh, tak ada jodoh, tak ada jodoh. Sebab tu dalam kitab Risalah Tauhid dia kata, dengung perkataan kita ni ramai-ramai semua cenderung kepada Mu'tazilah Jabariyah. Sikit-sikit takdir, sikit-sikit takdir, sikit-sikit takdir. Usahanya tidak. Hati-hati tuan-tuan, fasik ni. Kalau mati dalam akidah ni, dia mati fasik. Na'udzubillah. Kemudian katanya yang ketiga, mazhab Mu'tazilah, iaitu i'tikad bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiar dengan kudrat yang dijadikan dia kudrat oleh Allah Ta'ala pada diri dia. Ini Mu'tazilah Qadariyah nama dia. Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah ni dia beriktikad begini. Dia iktikad dia dijadikan oleh Allah, tubuh badannya dijadikan oleh Allah, kemudian Allah menjadikan kudrat, tenaga, keupayaan di dalam tubuh badan dia. Bila Allah dah jadikan tenaga dan keupayaan di dalam diri dia, maka Allah tinggalkan dia. Dia tak ada hubung kait dah dengan Tuhan. Jadi pandai-pandailah dia nak bergerak diam menggunakan kudrat yang ada dalam tubuh badan dia sendiri. Itu Mu'tazilah Qadariyah nama dia. Makna contoh macam ni, saya bergerak ni, ini kudrat saya, tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Saya bercakap ni kudrat saya, tak ada kena-mengena dengan Allah. Ni Mu'tazilah Qadariyah. Orang yang beriktikad kudrat yang ada di dalam tubuh badan dia, itulah yang menggerak-gerakkan dia, bukan Allah yang menggerakkan dia. Jadi ada tiga pegangan ni. Kita duduk yang mana satu selama ni? Jangan cakap lah, dia diam. Kalau salah, betulkan balik. Duduk yang nombor satu tadi tu. Akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu mana? Kita beriktikad, kita diberi peluang oleh Allah untuk berusaha dan berikhtiar menggunakan akal fikiran kita. Ada pun hakikatnya yang memberikan keberhasilan apa yang kita usahakan tadi. Sama ada diusahakan buat baik, hasil kebaikan, dia usaha buat jahat, hasil kejahatan. Yang menghasilkan kebaikan dan kejahatan itu adalah kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh, dia usaha nak santau seorang contohnya, atau orang panggil usaha nak buat jahat. Tiba-tiba berlaku mudarat orang tu, maka siapa yang memberi mudarat pada hakikatnya tu? Allah. Bukan dia tu. Dia tak ada kuasa dia tak boleh memberi mudarat. Yang memberi mudarat tu Allah. Samalah contoh macam orang tu tikam ke, tembak ke, maka yang mencabut nyawa orang tu siapa tu? Allah tu yang cabut nyawa, sebagai asbab usaha ikhtiar tadi tu. Nampak tak? Kalau buat baik pun sama, yang menghasilkan kebaikan itu Allah. Bukan usaha ikhtiar tu yang menghasilkan kebaikan, bukan usaha ikhtiar tu yang menghasilkan kesembuhan. Itu ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua tadi Jabariyah. Jabariyah ni apa? Semua takdir. Faham tak tu? Semua takdir. Kita tak ada usaha, kita tak ada ikhtiar. Semua serah bulat-bulat pada Tuhan. Takdir Tuhan semua. Nak makan tunggu takdir, nak mengaji tunggu takdir, nak semayang tunggu takdir, nak bercakap tunggu takdir. Tunggu takdir semua lah. Tunggu takdir. Itu Jabariyah. Siapa sini Jabariyah? Cik angkat tangan. Tak ada? Alhamdulillah. Qadariyah ada? Jangan tuan-tuan Qadariyah dia iktikad kita ni, kita ni ada kekuatan, ikut kita nak buat apa. Jadi Mu'tazilah Qadariyah ni, dia beriktikad dia dah tak ada hubung kait dengan Tuhan dah.
Bila Allah jadikan kudrat, bila Allah jadikan ilmu, bila Allah jadikan macam-macam sifat dalam tubuh badan kita ni, pandai-pandailah kita nak buat apa sendiri tanpa ada hubung kait dah dengan Allah. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Kalau macam api yang membakar kertas tadi tu adalah tenaga yang ada pada api tu, bukan Allah yang membakar. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Kalau dia masak, dia i'tikad yang memasakkan makanan dalam periuk tu adalah api tu, tenaga api tu yang memasakkan, bukan Allah yang memasakkan. Itu Mu'tazilah Qadariyah nama dia. Jadi orang perempuan pun kena belajar akidah ni. Lama-lama kan duk masak-masak, i'tikad api yang panas, api tu yang memasakkan. Dah, panas api tu sebab, asbab yang tak boleh memberi bekas. Dalam hati tetap i'tikad yang memasakkan makanan ini adalah Allah, bukan api. Api itu sebab yang tak boleh memberi bekas. Kalau Allah tak menjadikan masak, tenggeklah sampai habis tonggeh pun. Dengan geh-geh dengan tong-tonggeh habis sekali. Taknya masak kalau tak dijadikan masak oleh Allah Ta'ala. Ni akidah ni. Kalau tak mengaji, tak jumpa ni benda-benda ni dalam hati. Ni semua barang dalam hati ni tuan-tuan. Kalau tak kita ceritakan, tak ada yang tahu. Bila kita mengaji macam ni, fikir sendiri, selama ni aku macam mana? Orang tak nampak. Contohnya kawan kita, dia Jabariyah, kita tak nampak dia Jabariyah. Kalau dia solatnya salah, tak ada tumak ninah, kita boleh nampak. Kenapa semayang kau ni laju, tak ada tumak ninah? Boleh kesan sebab kesilapan zahir. Tapi kalau dalam hati tadi Jabariyah, kita nak kesan macam mana? Tak ada orang nampak. Dia berkopiah, berserban macam kita, dia bertelekung macam kita. Rupa-rupa dalam diam akidahnya Jabari. Macam mana tu tuan-tuan? Yang dapat kesan ni bila kita mengaji. Bila mengaji malam ni, contohnya minta-minta jauh lah, jangan ada lah. Contoh bila dia mengaji malam ni, alamak, ni lah pegangan aku selama ni. Astaghfirullahalazim, aku taubat ya Allah. Mujur jumpa kesilapan sebelum mati, sempat taubat lagi. Kalau kita tak nak mengaji, duduk dan diam, rupa-rupa Jabariyah. Siapa nak selamatkan kita? Siapa nak selamatkan kita? Jadi orang-orang yang Allah pilih mengaji ni, orang-orang yang Allah nak selamatkan dia. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Mana-mana orang yang Allah kutip letak dalam majlis ilmu, sejahat apa pun dia, semaksiat apa pun dia, bila Allah kutip dia letak dalam majlis ilmu, tu tanda-tanda dia Allah nak selamatkan dia. Allah Maha Kuasa memberi petunjuk siapa yang dia nak, Allah Maha Kuasa menyesatkan siapa yang dia nak. Itu sifat Tuhan. Itu sifat Tuhan. Siapa dia nak bagi petunjuk, dia tak peduli sejahat apa pun, selalai mana, seleka mana, selupa mana. Tapi bila Allah kehendak nak pilih dia jadi orang baik, Allah akan pilih dia, Allah akan kutip dia, Allah akan ambil dia. Tapi kalau Allah tak ingin, kalau Allah tak kehendak dia jadi baik, walaupun akhlaknya nampak baik, Allah tak akan pilih dia menjadi penuntut ilmu. Na'udzubillah min zalik. Dah nak kata apa? Tuhan, itulah Tuhan. Siapa berani bangkang dia? Siapa berani kritik takdir dia? Siapa berani kritik ketentuan, ketetapan dia? Bila Tuhan sifat dia begitu, sepatutnya kita yang waras ni takut, ya Allah, takut, janganlah aku kau tak pilih, ya Allah. Takut kalau Allah tak pilih kita. Sebab dia tak peduli. Dia pilih, selamat. Kalau dia tak pilih, celakalah jawabnya. Maka bila kita tahu dan yakin sifat Tuhan begitu, patutnya kita gerun, takut, ya Allah, berhati-hati, sentiasa berharap, ya Allah, pilihlah aku, tolonglah aku, jangan tinggalkan aku, tolonglah bimbing aku, jangan biarkan aku. Patut begitu. Bukan ambil sikap tak kisah. Bukan ambil sikap tak kisah. Yang ketiga, mazhab Mu'tazilah, iaitu i'tikad bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiar dengan kudrat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada dirinya, dan adalah mazhab ahli sunnah itu pertengahan. Jadi di antara Jabariyah, Qadariyah, ahli sunnah duduk tengah. Ahli sunnah duduk tengah-tengah. Kalau Jabariyah tadi, dia katanya dalam ibarat kitab sana, dia kata Jabariyah ni
dia tu terlalu takut dengan Allah, terlalu takut hingga mengatakan makhluk tak ada usaha ikhtiar langsung. Dia terlalu takut hingga mengatakan makhluk tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Kemudian yang Qadariyah pula berani telajak pula. Yang Qadariyah berani telajak pula, mengatakan bila Allah dah jadikan kita ni ada kudrat, ada sifat macam-macam, pandai-pandai kita nak buat apa suka hati kita, dah tak ada hubung kait dengan Tuhan, berani telajak pula. Kita ahli sunnah duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan tu yang duduk tengah-tengah. Kita beriktikad hamba diberi peluang untuk berusaha dan berikhtiar, namun yang menghasilkan sesuatu yang diusahakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha masak, guna api, hakikat yang memasakkan adalah Allah. Usaha mengaji, usaha belajar, yang memberi faham itu adalah Allah, bukan usaha kita. Kerana Allah Maha Kuasa memberi kita ilmu dan kefahaman tanpa kita belajar. Betul ke tidak? Allah Maha Kuasa memasakkan makanan tu tanpa menggunakan api. Betul? Ke Allah berhajat kepada api? Ke Allah berhajat kepada syarat? Nak berbuat sesuatu kena ada syarat baru Allah boleh buat. Macam tu ke? Dah, Allah nak buat sesuatu tanpa syarat. Dia kehendak jadi. Rezeki, sama rezeki. Ada orang Allah Ta'ala takdirkan dia, Allah aturkan hidup dia mendapat rezeki dengan jalan usaha dan ikhtiar. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia rezeki tanpa asbab usaha dan ikhtiar. Tuan-tuan perasan tak benda tu? Kadang-kadang kita ni dapat rezeki dengan kita usaha ikhtiar, buat sebab. Kadang-kadang kita dapat rezeki tanpa buat sebab. Tiba-tiba dapat makan buah anggur, tak ada tanam pun. Betul? Patutnya nak makan buah anggur, kenalah nanam dulu. Usahalah nanam buah anggur tu, nanam pokok anggur, baru boleh makan buah. Ni dah tiba boleh makan buah anggur lah. Tu contoh. Kita tak sedar rupa dan seolah-olahnya keluar antara darah dan tahi, hal keadaannya laban, yakni susu dan bersih. Itulah dia hakikatnya. Itulah akidah yang sebenarnya, yang sepatutnya, yang sewajibnya, yang semestinya ada di dalam tiap-tiap hati kita, laki-laki dan perempuan yang Muslim. Jangan jadi Mu'tazilah Jabariyah, jangan jadi Mu'tazilah Qadariyah. Harap faham dah tu, harap boleh beza dah ahli sunnah wal jamaah, Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Jabariyah dia berani, kalau Jabariyah dia takut telajak hingga mengatakan hamba tidak ada usaha ikhtiar. Kalau Qadariyah pula berani telajak, dia katanya Allah tak ada hubung kait dah dalam kehidupan kita. Setelah Allah Ta'ala bagi tenaga, pandai-pandai kita nak buat apa, itu tenaga kita, terserahlah kepada kita sendiri. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah duduk tengah-tengah, usaha dan ikhtiar dibangsakan kepada hamba. Adapun yang menghasilkan itu adalah kudrat Allah yang Maha Kuasa, ataupun Allah yang bersifat dengan kudrat yang menghasilkan sesuatu itu. Wallahu a'lam. Habislah. Sedang molek sampai stesen tu, kita balik awal lah malam ni. Sesekali balik awal, apa salahnya? Selalu tanya lah, jawapan tak tahu lagi. Kita bukan Ustaz Azhar dulu. Boleh tanya. Kalau jawab tahu, kita jawab. Kalau hilang hilang sesuatu yang kita sayang. Allah pinjamkan kita. Betul dah tu. Betul dah tu. Mana ada yang kekalnya? Jangan kata cincin, nyawa kita pun sementara dunia ni pun sementara Allah pinjamkan sementara.
Allah pinjamkan kepada kita tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita memudahkan urusan kita beribadat. Sebab tu Allah pinjamkan kita mata, telinga, akal, sihat, wang ringgit dan sebagainya tu. Allah pinjamkan supaya kita boleh gunakan benda-benda tu menolong kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah sikit-sikit ngaji, jangan tak ngaji langsung. Sikit-sikit, lama-lama dapat sikit. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah dengan berkah majlis ilmu kita pada malam Jumaat ini. Doa kita khusus yang pertama-tama sekali, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada saudara mara kita di Palestin khususnya, dan sekalian umat Islam yang ditindas oleh orang-orang kafir zimmi, oleh orang kafir harbi di mana sahaja pun. Kita doa mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah hantarkan bantuan, Allah hantarkan pertolongan, Allah jadikan asbab-asbabnya memberi kemenangan kepada umat Islam, dan Allah Ta'ala menggagalkan, menghancurkan segala kezaliman orang-orang kafir harbi. Dan selain daripada itu, kita doa mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada malam Jumaat ini, sekalian yang hadir, ibu bapa kita pun masuk, anak bini kita, suami kita, kawan-kawan, mudah-mudahan sekaliannya tidak terkecuali siapa pun, moga diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, diberi umur yang berkah, Allah Ta'ala memberikan kesihatan, keafiatan yang berkah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang halal lagi berkah, lagi luas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara keturunan kita hingga kiamat daripada terpedaya, terpesona dengan fahaman-fahaman yang merosakkan syariat, yang merosakkan akidah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi taufik kepada kita untuk berusaha memperbaiki ibadah kita yang zahir dan yang batin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Astaghfirullah.